Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Tanbihin Nabil ila anna tarka dalil. Beri peringatan kepada orang yang ada akal cemerlang bahwasanya tinggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan amalan yang tertentu yang ada sebab di zamannya, tidak ada halangan apa-apa. Kalaulah Nabi kita nak buat kerja, Nabi kita tinggal juga. Tinggal umpama tu orang panggil tinggal dengan cara ada maksud. Yang wajib kita sebagai orang Islam, orang beriman, kena jauhkan diri daripadanya, kerana benda tu adalah rengkaan. Benda tu adalah rengkaan yang haram kita langgar akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbawa datanglah pada kisah telah lepas tu beberapa perkataan pendapat alim ulama kita semenjak daripada tabi'in lagi. Semenjak daripada tabi'in dan tokoh-tokoh alim ulama yang sedega-sedega, yang manusia yang ada akal fikiran yang cermelang, maka boleh faham. Orang hak tak sampai tangga tu dia tak tahulah. Moga kata dia tak pernah mengaji, dia tak pernah kubik luar daripada lingkungan yang digariskan oleh mana-mana pihak, jadikan dia tadi itu orang biasa, mangsa dan sebagainya, maka dia tak nampak. Tak apalah, satu hari dia akan nampak. Kerana benar-benar ni nak tutup tak boleh. Kau tutup, kau terbuka, kau larang, kau ramah, ya gitu. Benar-benar tu lagu. Malam ni kita nak mari tengok, mari nak bercara tentang kesamaran-kesamaran, hujah-hujah. Jadi kesamaran bagi orang yang sukanya buat rengkaan, ambil buat hujah. Malam ni kita nak tengok cara yang ambil itulah mana.
Kalau dalam kitab tu kita bukalah halaman muka 92. Dia kata ini satu fasal pada nak menyebutkan setengah-setengah daripada kesamaran-kesamaran dan jawapan-jawapan. Apabila kita bawa kesamaran, kita kena bawa lah ke jawapan mari. Karena jawapan ni untuk nak basuh benda kesamaran tadi. Dia kata di sini, sesungguhnya di antara kelebihan Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-Nya, bahawa Tuhan tu menjadikan pada tiap-tiap masa daripada masa kedatangan Rasul kita ni, Tuhan menjadikan ketinggalan daripada ahli ilmu, alim ulama hak makan saka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnatullah. Rasul wafat, Nabi pun wafat, tapi warasah dia ni, orang hak bantu agama dia ni, Tuhan jadi ada, Tuhan mengadakan we ada sampai ke kiamat. Tak ada nak jadi hilang daripada muka bumi ini sama sekali. Kerja mereka mengajaknya mereka yang silap jalan kepada klik semula, kepada jalan ni hak bawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat mereka sabar di atas kacauan. Apabila orang nak bawa kebenaran, pasal dia ya kena ada orang yang nak menegakkan kebatilan. Orang nak menegakkan kebatilan, dia nak tetapkan kebatilan dia, kerana dia suka kata kebatilan dia itu adalah benda hak kena. Maka tabiat dia nak mempertahankan benda kebatilan, dia menyakiti dengan perkataan, perbuatan, budi pekerti dan sebagainya. Kerana nak menunjuk kata dia ni adalah orang yang nak jaganya perkara-perkara yang dia itu mau nak jaga. Sedangkan belum pada yang nak jaga, kena tak kena dia tak biasa. Ini masalah orang yang ada di dalam agama kita yang kenanya jai-jai ataupun mata kain bagi syaitanir rajim. Maka ulama umpama tu dia sabar, tak ada masalah. Kerana kita kalau tidak ada sifat sabar, nak buat kerja gapo pun tak boleh. Mereka menghidupkan ummah dengan roh kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu mempancarkan pancaran terhadap orang yang tak nampak kebenaran dengan cahaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa ramai sebagai pengikut bagi iblis, matinya mereka dalam keadaan tak mengetahui akan kebenaran. Para ulama itu menghidupkan, para ulama itu membangkitkan, menghidupkan mereka dengan wahyu Tuhan semula. Dan betapa ramai mereka yang silap jalan, bertaubatlah mereka itu kelik semula kepada jalan kebenaran. Mereka ialah para warasatul anbiya tu sebaik-baik orang yang bawanya kesan kebaikan kepada al-ummah. Mereka tolong mempertahankan kitab Allah Subhanahu wa taala daripada ubahan orang yang melampau, orang yang kelajak. Para ulama ni lah mempertahankan, kata dak, bukan lagu tu hak kelajak tu, janganlah. Dan cara mentafsir dengan cara jahil, tafsir dengan cara hendak ki hawa nafsu. Dan mereka itu membantahkan kebatilan dengan bantahan kebenaran. Itu sifat-sifat alim-alim ulama kita. Mereka itu menolakkan rengkaan, dan mereka itu menolak juga fitnah-fitnah yang orang-orang yang suka berlaku fitnah di dalam agama. Mereka itu sengaja nak mengkhalafah, sengaja nak menyalahi akan kitab Allah Subhanahu wa taala.
ijma' sebulak suara mereka untuk nak menyalahi kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka beri pandangan di atas hukuman Allah, di atas kitab Allah dengan ketiadaan ilmu pengetahuan. Royak dengan ikut dah. Bercakap mereka itu dengan perkataan yang jadi kesamaran, supaya mereka itu nak berdayakan orang-orang yang tidak mengetahui akan kebenaran. Mereka itu memperdayakan dengan kesamaran untuk mereka itu keluar tubik daripada kebenaran. Lalu ulama kata, fa na'udzu billahi min fitnatil mudillin. Maka kami minta jauh, berlindung dengan Allah Jalla Jalaluh daripada fitnah-fitnah mereka yang suka, mereka yang nak mengajak kepada jalan yang tak benar. Ini hak kita dengar perkataan tadi itu adalah kalam Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ahmad ibni Hanbal. Maka orang yang suka buat rangkaian ni, ulama kita banding. Ni amat nak terjemah selalulah. Umpama kala ataupun ceking. Kalau pakte kita ni ada setengah kata kala, setengah kata ceking. Kalau kita tengoknya binatang tersebut, dia akan masukkan kepala dia dan dua kepik dia tu duduk dalam tanah. Lepas tu yang akaknya ekor dia sebagai sengat tadi tu duk hala duk gitu. Ulama kita banding orang-orang yang suka buat rangkaian umpama tu lah. Dia yang banding umpama tu, yakni alim ulama kita umpama Al-Ulaimi dan sebagainya, daripada orang yang duduk di atas bantasan Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala. Itu cara mereka. Kita tengok tak cerah, pakai ketik dia, pakainya pakah dia. Juga ahlul yang suka buat rangkaian dalam agama ini, mereka bawa kesamaran mari untuk nak orang tak tahu tadi itu termakan dengan kesamaran dia bawa datang, maka dia akan dapat habuan. Jadi mangsa orang awam ni, orang biasa ni jadi mangsa kepada dia, maka dia boleh habuan. Habuan ni pun perayaan daripada tujuan yang khabithah, daripada tujuan yang tak bagus, tak baik. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad SAW, wajib kita jaga diri kita daripada perkara tersebut. Tak ada dia boleh nak bantu diri ni lebih daripada kita usaha nak jaga diri kita sendiri. Maka kita ingat sama-sama, kata orang nak boleh lepas daripada pahal salah terhadap agama, qalilun minhum, sikit. Tapi kita tak ada nak sikit nak jadi ramai. Tapi sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa taala kepada ini ummah, sikit orang nak tahu kebenaran, sikit orang nak ikut kebenaran. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran ke lagu ni, memang majlis kita ni kita hormat benar-benar, tak cakaplah urusan agama malaikat dengan Quran, dengan hadis, dengan pendapat ulama-ulama yang mu'tabar. Tuhan kata, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Turutlah keterangan yang aku buat turun kepada kamu ayuhan nas. Turutlah keterangan hak Tuhan buat hari ni. Jangan turut hak lain. Tapi qalilan ma tadhakkarun, sikit orang hak boleh ambil pengingatan lagu tu. Dalam ayat lain Allah Taala kata, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin.
Qira'ah kita ni bukan kalam syair, bukan kalam tok sihir, tapi sikit orang nak ambil pengajaran daripada. Kalau gitu, sikit banyak ni kita kena kuwi faham kata itu bukan ukuran. Kalulah ramai ikut benar-benar, fa biha wa ni'mah. Ramai ikut benar-benar belaka, sawadul a'zam, yakni jama'atun daripada orang Islam, maka ikut benar-benar belaka. Okey, fa biha wa ni'mah. Tapi kalau ramai tak ada ikut kebenaran, tak ada kebaikan. Ramai pun tak jalan, sikit pun sama. Kalaulah sikit tak turut benar-benar, apa saja. Kalau sikit turut benar-benar, dapat manfaat. Ukuran bukan duk di sikit dan banyak. Ukuran duk di mana? Duk tadi itu kita boleh ke tak guna pengajaran akal fikiran kita tu untuk nak ambil pengajaran daripada kebenaran. Hari ni orang kita berasa suka nak berhizbi. Berasa kata kalau tak hizbi ni payah, rasa susah. Itu bukan tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau gitu, adapun orang-orang yang suka buat rangka kita dengar sikit kata ulama sini. Mereka itu ialah ahlul ahwa. Ahlul ahwa ni makna orang yang suka ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu tentang masalah din. Kalau masalah hawa nafsu dia hak tu suku. Hawa nafsu dia berasa nak ada kereta banyak utik, berasa nak ada pakaian banyak pakaian, berasa nak ada umur banyak dan sebagainya. Hak tu lain. Hak ni hawa nafsu tentang masalah nak benar daripada kebenaran. Hak ni hawa nafsu hak takut ni. Umpama hawa nafsu orang-orang hak tak beriman yang ada zaman Quraisy dulu, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Hak tu kita kena jaga jadi molek. Mereka itu adalah ahlul ahwa. Ikutnya hawa nafsu mereka pada perkara yang mereka itu kasih dan mereka itu benci. Sedangkan dalam agama ya adanya al-wala wal bara. Wala ni kita kena kasih kepada gapo, benci pada gapo tu timengin neraca agama. Tapi ahlul ahwa ya tak ada dok situ. Ya dok di berasa diri dia. Kalau ya benci maka bukan agama. Kalau ya kena itu agama. Jadi agama tu mengikut hawa dia, kena ataupun benci. Kalau kena tak kenalah mana pun jadi agama. Kalau tak kena, kenalah mana pun tak boleh kita nak buat amal hak agama kita suruh. Ini panggil hawa. Salah kita duk lagu tu. Mereka waktu bik hukum dengan zan dan syubuhat. Cuba kita perhati tengok. Tidak ada ahlul ahwa dalam dunia ni malaikat dia tadi itu bawa dalil syubhat. Ya bawa dalil dengan cara zan. Semua tak kira Melayu ke bukan Melayu ke bahasa mana, asalkan manusia umat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam supaya belaka. Umpama kalau dia kecek dalam masalah suruh zikir Allah Allah Allah, coba kita tengok ambil dalil dia, panggil ambil dengan syubhat. Kalulah nak tahu ayat Quran, sifat Tuhan, ya tahu kalau kita tanya, ya yakin nak kata ni? Tak ada yakin, ghalabatiz zan ya. Semua tadi itu tu perasaan. Semua tadi itu gamuk. Semua tadi itu emosi dia. Sifat hak dia sendiri. Mereka itu ikut benar zan dan apa yang hawa dia tadi cenderung. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu daripada Tuhan keterangan. Tuhan wari keterangan tapi dia tak ikut. Maka tiap-tiap kumpulan daripada mereka itu sesungguhnya mereka itu mengasalkan, makna mengasaskan bagi diri mereka
akan usul asal agama yang mereka itu letak sendiri. Kalau kita tengok dalam agama Islam kita ni, ada berapa pahami dalam agama kita? Kalau kita pergi di tempat beripung umat Islam, kita nampak satu, kata dia pakai ya supa tempat tulah menghadap kiblat tulah. Tapi sini di paham ni berapa daripada pahami manusia? Banyak mana? Paham gitu, paham gini, paham gitu, paham gini. Limaza? Kenapa? Kerana mereka itu mengasaskan bagi amalan dia apa yang mereka itu sendiri nak. Dia tak payah mengaji banyak. Kerana apa? Kerana dia tidak ada asal bagi dia. Aku orang agama mengucap 2 kalimah syahadah, ada Quran, ada hadis di depan. Kama dia, aku nak buat lagu mana? Aku ni nak berjalan agama, ambil pahami dia. Ya kita ada. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, jadi orang Islam. Kemudian kita depan kita ada Quran, ada hadis. Kita kait pula Quran hadis ni nak faham seperti siapa? Faham seperti mereka yang Allah Taala meredai di dalam Quran, Nabi meredai di dalam hadis. Kita faham supaya mereka, barulah kita itu beragama dengan agama Islam hak sebenar. Cuba kita tengok kuam tentang perbezaan di antara orang faham Islam gini dengan orang faham Islam gini. Faham Islam hak ni kerana ada asas. Asal pada amal ibadat wajib kita berhenti. Apa? Kerana kita ada Nabi. Wajib kita kena berjalan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kata dak. Walaupun kita ada Nabi, tapi masalah kita nak buat amal tak payah ke dia. Kita turut dia tu sikit-sikit, bukan turut belakang. Kita nak berzikir cara kita nak semaya ber cara kita nak faham agama cara kita. Semua tadi itu asal kata cenggah dengan agama, tak ada je kata menyusah orang lain, tak ada apa. Tengok beza di antara dua. Tak sama di antara dua. Wa imma dengan pendapat mereka ataupun dengan qiyas yang mereka menamakan perkara tersebut tadi akliyat, akal fikiran. Akal ni iaitu Allah Taala berikan kepada manusia untuk nak beza di antara al-haq wal batil. Al-haq hak Tuhan wari, al-batil hak Tuhan nyata. Akal kita nanti faham supaya Tuhan nak, supaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham. Haula mereka ini dak, akal dia asas. Akal dia asas. Asas lagu mana? Yakni akal kalau kata molek, molek. Kalau akal kata tak molek, tak molek. Sama dah tu? Tak serupa. Akal beri faedah jazam. Kalau wahyu beri faedah zan. Apa mana jazam dengan zan? Akal Roy 100%. Tuk tong 100%. Wahyu belum tentu 90%, 70%, 80%. Tinggi tu ya. Tengok beza di antara pahami umat al-Islam. Dengan sebab itulah kita kena faham jadi kena. Itu kumpulan, satu kumpulan daripada kumpulan orang panggil akliyat. Kalau tempatan kita orang panggil ahlul kalam. So, wa imma bi dzauqihi wa hawahu, wa imma dengan perasaan dia dan hawa dia, yang mereka itu menamakan zauqihi tadi itu zauqiyat, perasaan. Kuam rusuk. Kuam rusuk ni mana lagu mana aku berasa lagu ni. Aku faham lagu ni. Maka hukum hakik tu baik ginilah, tu baik ginilah. Ini apa panggil sufiyah. Barang siapa hipung di antara akliyat wa zauqiyat dua ni, maka jauh sekali-kali daripada mana? Daripada jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lish? Kenapa? Karena Allah Taala kata, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa ambilnya wali sebagai makhluk yang jauh daripada rahmat Allah Taala,
orang ning calon diri termasuk daripada orang yang menjauhkan diri daripada Allah, dan dia akan rugi sebagai rugi yang nyata. Cuba kita perhati, ayuhal muslimun, pelajar-pelajar nak jadi alim ulama pula sikit lagi tu, intabih dengan molek, perhati baik, kerana kita adalah teraju ummah. Ummah tadi itu lihat belakang kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi akan berhajat kepada kita. Maka sekarang learning kita kena bina diri. Hak lain tak berhajat, berhajat pada ilmu pengetahuan. Barang siapa isi diri dia jadi orang reti, nescaya orang umpama ni lebih mahal daripada emas dan perak lagi. Tapi kalau tak reti hak raya, mung akan jadi sebuah kerak getah gitu. Boleh juga sekerak getah mahal setara mana, tanya apa kuat hari ni. Nampak tu tak? Kemudian kita jangan ngaji saja lah. Pelajar-pelajar tu jangan ngaji saja. Ni duk makan fikrah tahu kok mana kata. Hamba nak ngaji lah. Hak lain mau tak seh. Handuk situ mung. Nampak tu tak? Handuk situ ikut mung boleh belakang. Tak ada masalah. Ini apa panggil cara memikir orang ni nak heret semata. Apa nama budi pekerti kita tu itu baik. Terutamanya pelajar-pelajar kita nak tambih di situ. Zauqiyah ni perasaan sufi hak melama satu sekali. Pak kalau beripung di antara dua ni tak ada apa, sebab itulah tepat kita tengok apakah orang tak boleh nak terima pendapat-pendapat yang berenah-berenah dalam fiqh. Kerana mereka itu menamakan ulama fiqh ni orang panggil ulama syariah, ulama kulit luar. Adapun kita sufiyah, ulama hakikat, ulama dekat dengan Tuhan. Maka dia kata ulama hakikat ni menyalahi ulama syariah. Sebab tu masalah semaya pun payah, masalah puasa pun payah, masalah tengok anak bulan pun payah, masalah nak semaya raya pun payah, masalah nak buat haji, jamak kosa di pada di Mino pun payah belaka. Apa? Kerana ada ni sufiyah ni. Sufi ni kita nampak ya, kata dia tadi kalau kita selidiki sungguh ya berat. Pas Sufi ada ni Sufi Ibnu Arabi pula sah lagi. Bukan Sufi Junaid. Kalau Sufi Junaid okey, tak ada masalah. Lah mana? Wa imma dengan dia tu mentakwilkan Quran dan mengubahkan ayat-ayat Tuhan, dan mereka itu ikut Quran seperti orang Khawarij. Hak ni Khawarij sungguh. Ni orang dak berkhawarij kepada ahli sunnati wal jamaah. Tiba-tiba pergi buat haji buat Mekah. Apa tak pergi buat di Karbala? Kalau kita nak kecek pasal tu, kecek wi mudah wi faham. Dok murih kepada orang ahli sunnati wal jamaah, kata mereka ini khawarij, kilabu ahli nar. Kilab ahli nar mana siapa? Yakni hanying api neraka, azakumullah. Nabi khitab lagu tu kepada khawarij. Tapi orang ada ambil perkataan khawarij gitu, khawarij gini. Tiba-tiba orang khawarij ni lagu mana? Orang halal darah orang bunuh orang lapar kepada darah, orang lapar pada musuhnya begitu dan begini. Tuan pergi ke Mekah, pergi buat haji, buat umrah sana, kelik kemak kembung. Hak kelik tu orang ke berapa dia? Kalau pergi tempat khawarij, kita kata orang ni bunuh orang dan sebagainya, ya bunuh kita. Ya Allah, apa umat tani kita ni tak faham gitu lalu. Setengah-setengah daripada kita ni alhamdulillah. Setengah apabila kita dok kecek dewi alasan lagu ni, ya nampak dah kata bukan lagu tu. Kalau kita tak raya, jadi sepatu. Jadi kata dok khawari, apa khawari? Gapo dasar dia? Coba kecek 2 3 pau kau kacing tengok. Ini kita nak wipah. Ni terkadang di tempat mulut tok guru tu. Khawarij gitu, khawarij gini, khawarij gitu. Apa dia khawarij? Koyak wis satu-satu, bahas tengok. Skacing-skacing, setangga-setangga, baru tahu. Ada apa khawarij hak orang sebut ni sungguh dia turut Quran dengan hawa nafsu dia sungguh. Hak tu kena. Hak tu cara dia. Wa imma mereka itu, wa imma dengan perkara yang mereka itu dakwa daripada hadis dan sunnah, dengan cara dusta dan hadis-hadis hak tak gagah. Kita perhati tengok kita orang ahli sunnati wal jamaah, jangan dok balah dengan orang nak minta sah, jangan balah dengan orang. Kita ni kena merahmati terhadap orang tak faham, tapi tepat kita hurai kena hurai.
Tempat kita nak berdiri, kita nak diri di atas pendirian kita, tak leh. Lama ke kan wak warak tahu hurai gapo, tak leh lah lagu tu kena hurai. Kerana ummah kita duk tunggu tu. Nampak tu tak? Kerana ummah kita duk tunggu. Puak ni umpama mana? Umpama ar-Rafidah, Rawafid, ataupun panggil as-Sabaiyah. Orang panggil siapa? Orang panggil as-Sabaiyah. Maka kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, kita nak faham kata Islam kita bukanlah agama terdiri di atas akal fikiran. Tak. Islam kita bukan agama terdiri di atas perasaan. Tak. Ya bina di atas wahyu Tuhan, Quran, hadis hak sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut pahami yang sah daripada apa ulama-ulama ilmu muslimin mu'tabarin bawa datang mari. Dengan sebab itu, kita sebagai jalan ahli sunnah ni tidak paling sekali-kali daripada nas yang sahih dan tidaklah mendatangkan akal fikiran kita mari mu'aradah lawan akan wahyu Tuhan, tidak sama sekali. Dengan sebab apa? Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita jalan mengikut keadaan hak Tuhan itu no. Ada pun orang hak bukan ahli sunnah wal jamaah, orang yang letakkan akal fikiran dia dulu daripada wahyu ataupun perasaan dia daripada wahyu, mereka itu jalan tak serupa dengan jalan tersebut. Mula sekali dalam masalah kita nak masuk isi dah lah, itu sebagai mukaddimah. Orang nak buat rangkaian ni, dia gantung pada dalil mana? Dengan molek malam ni yang nak royak. Orang buat rangkaian ni asal ya muflihun, muflis. Muflis ni makna lagu mana? Muflisun mana orang yang bergerak. Tak ada modal, tak ada laba, kalau nego bergerak. Belum lalai. Itu mana orang rangka pada asal. Maka dia nak buat lagu mana? Nak buat orang ikut dia, dia pergi cari dalil hak syubhat. Dalil syubhat ni makna dalil yang bukan dalil. Orang panggil kata tepat nak buat gantung semaya-semaya, maya-maya gitu ya. Kalau lah dah pahu. Buat apa? Dia kena buat lagu ni kerana dia nak menggambarkan kepada umat manusia kata, walaupun kami ni buat rangka tapi ada dalil. Tengok. Supaya orang curi dah. Orang curi tapi kami orang baik. Lah tu. Wak tak molek tapi nak win apa orang tu kepada dia kata orang molek. Ini masalah besar sekali. Lepas tu kita nak tengok kata dia gantung pada dalil mana. Semenjak daripada dulu sampai ke sekarang lagi akan datang sampai kiamat, dalil ning lah. Tak ada dalil lain. Dalam kitab kumpulan yang tak seikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah kitab bahasa gapo Urdu, amo tengok bahasa dalil ni juga. Orang putih dalil ni juga. Hak Sia dalil ni juga, hak Melayu dalil ni juga, hak Arab tu tak kena berkecek dah, benar-benar. Dalil ni. Pas dalil ni kita nak faham lagu mana hak Nabi kita faham. Bunyi lagu mana? Ni dia. Cuba kita tengok muka 393. Ia kata mereka yang nak menyabitkan setengah-setengah daripada rangkaian, mereka ambil dalil ni. Dalil mana? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhiril hadis. Ni dalil. Barang siapa buat contoh, barang siapa sanna, kalimah sanna ni sanna ya sunnu sunnatan, barang siapa buat jalan di dalam Islam, jalan ni yang baik. Kalau kita nak terjemah gitu boleh. Barang siapa tunjuk hajar di dalam Islam, ajaran yang baik. Tu dia kata kok tu, falahu ajruha, maka bagi dia orang buat kerja tu dapat pahala. Ni semua orang buat rangkaian gantung pada dalil ni. So hak mula-mula, hak mula-mula sekali, tak ada yang kedua. Malik ndeng lalu dah. Dalil ni di sisi orang hak tak faham Islam mana lebih mahal daripada lebih mahal daripada gapo mahal sekarang kapal tubai lagi.
Mahal ni. Lebih mahal pada emas dan perak lagi. Sebab hak ni je tempat dia gantung. Lepas tu ulama ni faham lah mana? Lepas dia kata, orang yang faham tu pun ulama juga. Nanti. Kau dulu. Masalah hadis ni, belum ada kita nak masuk pada isi dan pembahasan dia, makna kita dengar dah. Gini. Hadis supaya Qur'an. Supaya pada pihak mana? Qur'an ada asbabin nuzul. Sebab gapo ayat ni? Qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu qad sami'a Allah Taala itu dengar gapo? Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Tuhan dengar. Apa tu ayat ni sepia kata ni? Siapa kata Tuhan ni dengar ni dengan cara khusus? Kenapa? Ada asbabin nuzul. Sebab turunnya ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apa ni ayat ni turun ni? Ada sebab dia. Hanawi kita faham. Ada sebab dia. Apabila ada sebab dia, itu Quran. Hadis supaya hadis ni kita ingat, ya ada sebab dia Nabi boleh kecek lagu ni. Oh, nak pergi cari di mana? Ini orang yang kata kita tak ada nak kerja, patah semangat dulu lah. Orang kata gilah bawa kereta pergi hadiah sikit. Oh, jauh tu. Nampak pun nak buat kerja apa? Duduk rumah lah, tidur lah, tak sedap macam calon mai kerja kedai lah kata. Kita ni kena sungguh dulu. Orang ngaji kena sungguh dulu. Kita tahu kata hadis ada sebab datang. Apabila lekat masalah, coba kaji tengok hadis ni Nabi kata gini ni sebab apa Nabi kecek lah ni. Peristiwa apa? Rang dengdut gapo Nabi boleh kecek lagu ni. Kena cari. Tu khija orang ngaji. Baru mahal harga kita. Barulah pangkat kita hak Tuhan ayat tu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hak tu baru kita calon diri kita masuk. Baik. Jadi hadis ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata mari mana buat kesimpulan dulu. Satu hari Nabi duduk Madinah. Ada seorang daripada kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pakai miskin. Pakai miskin bukan mik cacip. Pakai miskin hak sungguh. Mari minta makan ni. Apabila mari minta makan ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke tebah atas mimbar atas tu lah. Nak kecek ke apa naik atas mimbar Nabi. Lalu Nabi kecek wis semangat kepada sahabat hak ramai-ramai dalam masjid tu tentang kelebihan fadilat sedekah. Nampak tu tak? Kama dia ni hadis ni diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah di dalam sahih, di dalam kitab sahih, yakni sahih sahih Muslim dan Bukhari dan lain-lain lagi lah. Sahih Muslim dan lain-lain lagi. Apabila gitu sudah daripada Nabi beri ucapan siap sedia, sahabat pakat duk dia. Jadi tak gerak mana. Tak ada kata ramai-ramai mai pakat sedekah dak. Duk dia. Apabila duk dia lagu tu, muka Nabi tu nampak berubah. Merah, nak marah lah. Kekut mana dak suruh buat kebaikan, buat lambat. Iman lagu mana ni kena cek tengok ni. Lepas tu datang seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa pikul gini. Duk di dalam gapo orang panggil kita tak boleh guni, tak apa mudah kita faham. Buah taman Allah dalam guni tu. Mari tak mak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi buat kerja lagu tu, Nabi suruh buka tengok wari gapo tak nampak wah taman hak molek tak. Orang lain pun nampak demoning ni buat kebaikan lagu tu, ya pun jadi kata pakak-pakak nak buat hak ada gapo wih sampai ke penuh barang. Apabila penuhnya barang,
daripada apa tujuan hak Nabi kita minta nak sedekah tadi itu, cukup molek, Nabi pun senyum. Nabi kata, baru Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa buat contoh tauladan yang baik di dalam Islam, maka bagi dia pahala ganjaran. Jadi hadis ni kecek masalah gapo? Hadis kecek masalah gelarkan, orang panggil menggemarkan masalah sedekah. Sedekah ni ada tak dalam Islam? Ada dalam Islam. Ada tak di dalam hadis Nabi Sayyidil Anam? Ada. Nabi kata, ma naqasa mimma li ahadikum min sadaqah. Tidak kurang sedikit pun harta salah seorang daripada kamu dengan sebab kamu itu sedekah. Sungguh, barang siapa sedekah dengan cara yakin, ya buat kerana Allah molek, kena tak jadi mangsa, orang ning Tuhan balas serta merta. Tak percaya, kita emas dirilah. Percaya tapi tak yakin, bukan tak percaya, tak yakin. Jadi hadis ni Nabi kata munasabah dengan sebab apa? Dengan sebab masalah as-sadaqah. Tiba-tiba orang nak buat rangkaian, cuba kita tengok jadi balik makna lah makna. Nabi kata sanna, dia kita terjemah ikhtara'a. Rangka, buat rangkaian. Buatnya utarikam, jauh di antara dua perkara. Salah ke terjemah lagu tu? Salah. Hawak apa? Kerana hadis ni sakut paut dengan membangunkan perkara jadi syarat mari dalam agama. Bukannya perkara yang buat rangkaian tidak ada usul asal dalam agama, lain-lain. Kita pergi faham kata buat rangkaian. Nabi kata sanna. Nabi tak ada kata mani bertada'a bid'atan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nabi tak katalah tu. Kita sendiri yang dibubuh umpama tu. Sebab tu Imam Az-Zahabi itu, Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala di dalam Al-I'tisam. Kita i'tisam ni kita ngajilah dengan guru kita mana-mana. Kalau kita duduk luar negara, pergi cari ngaji. Cerak kita ning pedah bagi kita faham tentang agama, main noina kerai. Mana kata tak jadi lekeh barang siapa mengaji kita al-i'tisam. Ia katakan Syatibi itu katalah mana? Ia kata laisal muradu bil hadis al-istina' bima al-istina' tadi itu bimakna al-ikhtira' wa innamal muradu bihi al-amalu bima thabata bis sunnatin nabawiyyah. Tengok. Ia kata bukanlah maksud hadis tadi itu kita cetuh sanna di situ bukan mana al-ikhtira'. Ikhtira' ni mana rengka, bukan makna tu. Tapi maknanya iaitu kita beramal dengan perkara yang sabit dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sabit kok mana bab sedekah Nabi kecek setara mana? Bab sedekah ni Nabi kecek setara mana? Nabi kecek banyak, bukan Nabi kecek sikit. Banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap. Lalu ia kata wadzalika liwajhain. Ada dua sebab. Yang pertama, ahadihima anna as-sabab alladhi jaa'a li ajlihi al-hadis huwa as-sadaqatul masyru'atu bidalilin ma fi as-sahih min hadis Jabir ibn Abdullah min hadis Jabir ibn Abdullah Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar ila akhir hadis. Ia kata salah satu daripada perkara yang kita nak bincang di sini, kata bahawa sesungguhnya sebab tu yang datang ini hadis ni iaitu masalah sedekah. Sedekah yang disyarat mari dalam agama. Sedekah syarat dalam agama. Kita nak buat rangkaian tak syarat dalam agama, kita pergi ambil bayar tak kena. Dia tak betul. Kita tadi itu kena pergi cari dalil mana hak nak sokong buat rangkaian. Tak ada sikit pun tak ada dalam Islam. Nak kita tahu. Apabila tak ada,
Orang hak cidik pandai, dia tak takwil lah ni. Dia pergi cari hadis plesu. Ataupun dia buat rangkaian hadis plesu sendiri buat naik untuk nak menghidupkan rangkaian dia. Seumpama hadis tu lah, maaf lah sebut dah, maaf sungguh lah tabik dulu. Cuma masalah hadis ni kita jangan buat main dengan dia. Kerana tekek kapan nak pergi neraka ni, nama kita belum mati, duduklah kapal tu dah. Apabila roh keluar tu bila naik kapal tu, pahlah neraka selalu dah. Dia orang dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sengaja. Apa boleh kata sengaja? Kerana kita nak akadkan rangkaian kita, ya dalil tak ada. Lepas tu nak buat mana? Kena buat hadis persu tak situ. Maka malaikat Raqib Atid kata, buat ni kita tanda dia duduk sini sebab Tuhan suruh tanda duduk situ. Hadis mana? Ni hadis. Hadis ni dah. Sedap kecil hadis-hadis. Allahu akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata gitu tu beringat benar. Beringat benar, tambih benar. Ingat molek kita orang ngaji tak biasa berzina, tak biasa makan arak, tak biasa makan riba, tak biasa makan risuah, warak, jijak semut pun tak mampu kata. Tapi kalau dusta atas Nabi, pah neraka. Amba tak kecek kat lagu tu, tapi Nabi suruh kecek malam ni lah ni. Nabi suruh dalam hadis lah, bukan duk mimpi jumpa mengigan Nabi tu dak. Amba silap faham pula tu. Nampak tu tak? Nabi royak kata, al-kadhibu alayya laysa ka kadhibi ala ahadin minkum. Faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang dusta di atas aku bukan seumpama orang dusta di atas salah seorang daripada kalangan kamu. Barang siapa dusta di atas aku hal keadaan dia tu sengaja, maka tepat kediaman dia di dalam api neraka. Kata mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa membesar hari maulud aku, nescaya aku akan beri syafaat kepada dia hari kiamat nanti. Hadis ni plesu 1,000,000%. Tapi orang malah aku jumpa dah hadis ni belalah sanad tak ada asal kada oleh kitab kan sudah. Allahu akbar. Jadi hak nung, jadi orang tahu igak ikir hari Sabtu je kita hai buka hari Jumaat. Lepas tu dia akid hari Ahad dia buat cidik je mak kata hai tu bodoh kali. Pas lagu mana? Maka Tuhan jadikan mereka ini hak buat kerjalah tutup qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Jadi umpama tu. Kita tak sawak pandailah Tuhan ni Al-Alim, Al-Hakim, yang mengetahui, yang bijaksana, dia nak mengatasi Tuhan. Al-Aziz, sangat perkasa, yang kuasa mutlak di atas kita. Dia kuih sikit ya. Apa nama aurat dalam tubuh kita tak boleh nak gerak dah. Dia kuih sikit ya. Tah gitu ya. Mata kita ni kalau silap sikit ya, tak nampak. Jangan. Allah Ta'ala tu ittaqullaha ayyuhan nas. Jangan buat main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata, wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Tuhan beri amaran terhadap hak-hak dia. Walaupun Tuhan tu rauf, sangat siaplah terhadap hamba dia, tapi jangan buat main-main dengan dia. Jangan la tata'alla 'ala Allah. Jangan kita buat pandai-pandai, buat sakit-sakit dengan Tuhan. Hadis tu plesu. Barang siapa tak plesu ada hadis hari di majlis kita ni tak apa. Nak tengok kata duduk di mana. Kalau tak ada buat apa kita duduk petah. Kita nak gapo? Di sini kita kena mikir kita mikir. Masalah ni kena mikir. Baik. Kalau gitu sebab yang datang kerana datang hadis ni iaitu masalah sedekah yang disyarak. Sedekah yang disyarak. Maka Nabi kata man sanna 94 tu nah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Hatilah. Barang siapa buat contoh tauladan, arti kata menghidupkan hukum ni hak ada dalam Islam, maka bagi dia pahala dan pahala orang beramal dengannya lepas daripada dia
sama ada ataupun mati, daripada ketiadaan kekurangan daripada pahala mereka itu sesuatu pun. Tak ada kurang apa pahala. Hak ni masalah hak disuruh. Sebab tu dalam hadis hak lain, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnah aku. Supaya orang tempat kita, cuba tanya orang tua kita hak umur 60 70. Lagu mana pakai kelubung orang perempuan dulu tempat kita ni. Pakailah nak. Pakai kelubung walaupun mama sendiri pun pakai kelubung halus gitu ya. Cuba tanya tengok. Hijab hak katuk muka, hak pakai panjang gini-gini bila datang? Tuh, so masalah iktikaf ada lama mana lah kitab fiqh. Dalam mazhab Syafi'i ni pertama tambung dalam masalah bab iktikaf. Tapi orang awak contoh tahu ada iktikaf 10 malam akhir pada bulan Ramadan, siapa hak buat? Itu dia. Dalam masalah dalam Islam kita, masalah muamalah, riba, riswah gapo nama ni. Ada lama mari dah, tapi orang mula-mula buat bank Islam nak hingga sikit pada bab tu. Siapa? Tu. Orang mula-mula tu makna man sanna fil Islam. Bukan makna orang gi buat rangka baru. Ni kita buat tak faham. Kita faham tapi buat tak faham. Buat apa? Kan ada habu kerana ada tujuan. Ya gigi setangga-setangga tu. Sebab tu kita tak sah lah nah. Hak tu herayat kata bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqatu. Ingat molek tu. Dengan anak Jumaat dah tu email kalau dia baca subh isma rabbikal a'la tu. Gapo mana bal tu'thirunal hayatad dunya? Kita mendahului dunia yang tak kekal di atas akhirat yang kekal abadi tak mati. Tu kita kena faham. Kita dak semaya Jumaat ni bukan mana kata kita buka air 2 lapis masjid kita ni. Nawi kata kita main nyana lepas pada kita kerja teh dengar tebah main-main gitu. Tak. Semua tadi yang kita buat tu ganjaran al-ajr ala Allah. Nampak nama syurga esok tu. Bukan mana kita buat berapa ni len gitu. Bukan. Hak kita ni sasanakit. Kalau bahasa Sia, amal ibadat kita ni fardu kita kena buat kerja. Kama dia tu wajah mula-mula. Nak royak kata tak kena mengena dengan orang ambil dalil nak buat rangkaian, tak kena mengena, tak ada lagu tu. Amo nak ambil sikit situ. Masa ada lagi. Dia kata fata'ammalu aina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanah. Cuba kita perhati tengok di mana Nabi kita kecek dengan ini perkataan. Tajidu dhalika fi man amila bi muqtadal madhkur ala ablaghi ma yaqdir alaihi. Didapati amalan tersebut tadi itu berlaku pada mereka yang beramal dengan amalan yang dia itu kuasa di atasnya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata dengan itu perkataan fadalla ala anna sunnata ha huna mithlu ma fa'ala dhalika as-sahabi. Maka menunjuk bahawasanya hadis ni di sini umpama barang yang buat kerja akan dia oleh sahabat, iaitu gapo? Al-amalu bima thabata kaunuhu sunnatan fa dhahara anna sunnah al-hasanah laisa bi bid'atin. Laisa bi mubtadi'atin. Makna kata hak amal dengan perkara yang sabit keadaan dia sunnah, maka zahirlah bahawasanya sunnah hasanah, bukannya amalan rangkaian, bukan tu. Sebab Nabi kecek masalah sedekah. Kita nampak tak gitu? Nabi kecek masalah sedekah, menggemarkan masalah sedekah. Kita bab sedekah ni gapo dia? Masalah amal ibadat yang disunat, yang disuruh dalam agama kita. Hak ni ainuhu tu, diri dia tu adalah sunnah dah. Kalau capur tak ada. Kalau capur tak ada. Sebab tu rangkaian ada 2 bahasa. Ada 2 bahasa. Rangkaian mula-mula orang panggil rangkaian hakiki, tak ada asal langsung. Umpama gapo? Kalau tempat teh kita, kalau kita nak bilik tunggu kubur. Hak kena jadi mangsa tu. Tunggu kubur ni bidah hakiki. Makhluk Nabi bidah hakiki, dia tak ada asal sebenarnya. Nampak tu tak?
Adapun kita zikir. Zikir tadi itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Cuma rupa cara kita ada buat. Buat biasa ada lah cara dia tu. Berjoget tak berjoget, kita tak kita. Hak ni orang panggil bid'ah idhafi. Rengkok juga, tapi ada capur, ada asal. Cuma contoh tauladan tak ada. Ha tu. Yang ikut tu. Kita faham, kalau kita ngaji lagu ni kita tengok, oh hak ni gini. Apa mana hak berat? Hak berat tadi hak hakiki, hak berat. Hak biidhafi ni berat juga tapi ringan pada hak tu. Apa punah ke apa? Ya punah iman kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu so. Yang kedua nak jawab. Wal wajhu tsani min jihatail jawab, bahwasanya man sanna fil Islam, man sanna sunnatan hasanah tu tidak kuasa, Syatibi ni kata, tidak kuasa kita nak tanggung di atas rangka tak kuasa kita nak tanggung di atas rangka pada asal. Kenapa? Kerana bahwasanya ingat, molek ataupun tak molek pasti kena dapat daripada syarak. Bukannya dapat daripada akal fikir. Imam Syatibi kata hak ni lah mazhab ahli sunnati wal jamaah. Lah mana pula? Gini, dalam Islam kita ni belum daripada syariat kita mari. Arak. Kalimah arak. Kita tak dulu syariat, tak dulu. Belum pada Nabi ayat kata fajtanibuhu. Jauh dia daripada arak tu, jangan duk minum dia. Kalau situ duduk situ. Asal pada arak tadi itu belum daripada syarak kita mari ni, orang minum tak? Minum. Mana dalil tu? Purayak dalam tu. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Manfaat dia tadi itu sikit daripada mudarat tu arak. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mung tu minum arak dekat-dekat mu nak semaya. Tak kalau mau semaya jadi mabuk tak tipu hang baca tu salah. Mana kata boleh Tapi tahu ke tak Abu Bakar radhiyallahu anhu tak minum arak? Tak minum ya amal syariat mana? Ya tak ada amal syariat mana-mana. Akal dia menunjuk kata arak ni benda tak molek. Perayut dia mai kau jadi tahu rai. Mudarat dia tu banyak. Mana akal dia ni nampak tu benda tu tak molek. Tak nampak tak molek dah. Tak minum dia tu itu molek. Orang panggil al-husn wa taqbih. Dalam ilmu usul fiqh ni siapa dia ngaji, siapa MABA doktorah tu, ya nampaklah orang ngaji kitab-kitab tu ya tahulah al-husn wa taqbih. Ni molek, ni tak molek. Tubik daripada akal pada asal. Mazhab hak kita nak jalan ni, nak royak atas benda tu tak molek ataupun molek, boleh kita royak dengan akal. Akal kita ni boleh tunjuk kata ni molek, ni tak molek, dengan molek sini. Kemudian kita nak uwi pahala, nak uwi dosa, hak ni akal kita tak siapa, kena dengar syarak. Itu mazhab kita ahli sunnati wal jamaah. Ada pun mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang molek. Dia kata akal ni tak boleh nak menunjuk langsung kata benda tu molek ataupun tak molek. Tak boleh, tak nampak. Akal kita tak nampak asal. Kena dengar syarak sekarang. Kalau syarak royak kata benda ni molek, molek. Kalau syarak royak kata benda ni huduh, huduh. Walaupun akal kata molek, tak boleh. Tu asal mazhab al-Asy'ariyah. Hak nisbah pada Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Dalam mazhab mereka, nak ayat kata benda ni molek, tak boleh. Kena dengar daripada syarak. Mana ayat Quran kata benda ni molek? Mana hadis Nabi kata benda ni molek? Orang ada ayat tak? Dalam kita rangka tu ada zikir, ada hubungan adik-beradik, ada jamu makan ni, ada tu ada ni, tak molek ke? Ni bukan mazhab tu. Mazhab lain tu. Mazhab dia sungguh tak boleh royak molek tak molek, malaikat syarak mai royak. Hak sungguh tu. Awak apa boleh kata gitu lalu? Kerana dia nak lawan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata kalau syarak tak mari pun tak ada kena besar dah.
akal kita ada. Akal ada. Royak lah kata benda ni molek, tak molek. Kalau molek dapat pahala, kalau begini gini. Tak molek dapat dosa gini. Tu mazhab Mu'tazilah. Mari Asy'ariyah kata tak. Benda molek Tuhan kena royak. Pahala setara mana Tuhan royak. Benda tak molek Tuhan royak. Lepas tu dosa setara mana Tuhan royak. Tu mazhab dia. Maka kita nak pergi royak kata benda ni tak rangka tak molek ke lagu mana? Tak. Hak ni mesyai mazhab dia. Mazhab Mu'tazilah boleh. Tapi kalau mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah tak. Kita boleh royak tak molek. Tapi bab pahala, bab dosa tu dengan syarat 3 mazhab Ambawi hari malam ni. Lepas tu kita pergi kaji tengoklah. Pergi kaji tengok. Dalam masalah ni kita pergi kaji tengok ada beberapa kitab bagi Yaqub Bashin, Ustaz Doktor Yaqub Bashin. Dia ni duduk di Qura asal. Dan banyak lagi ulama-ulama Azhar pun tulis. Cuma hak tu ya buat biasa mudah-mudah kita. Hak ni bab ni mudah. Ataupun satu lagi Syekh Jizani. Syekh Jizani salah seorang daripada ulama alim juga tentang masalah usul al-fiqh, masalah usul fiqh. Kita tengok hak tu muasarah tu. Mana uslub kita tu, mana susunnya dia hak sekarang. Burian kita tu hak sekarang. Kalau nak naik atas hak turas, hak tu payah sikit. Hak tu kita kena ngaji lah. Tepat kita ni kalau tak ngaji hak tu nafahat syarah di atas waraqat hak khatib Jawi tu kita nak pergi taklih dah. Hak tu amak kecek masalah pelajar-pelajar ni lah. Ada ngaji semula ngaji jamiah ni, hak tu dia. Nah, hak tu dia. Baik. Jadi nak pergi royak kata man sanna sunnatan hasanah ni benda apa nama? Benda yang baik. Buat apa kita tak boleh buat? Ha ni bukan, tak kena. Sebab tu Syatibi kata hak tu tak kena, dia kata. Nampak dah tu hak tu tak kena. Ni masalah ilmu lah kita kecek ni dah. Ha ni masalah ilmu pengetahuan. Itu Lepas tu yang kedua kita tengoklah ambil masa 5 minit dah insya-Allah. Yang kedua muka 95 tu. Dia kata dan di antara perkara yang mereka itu buat dalil ni, ada yang kedua. Gapo dia? Iaitu perkataan Sayyidina Umar. Ni'matul bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia kata. Umar lagi buat bid'ah. Jangan dia. Umar lagi buat bid'ah dia kata. Pas kita tak siap. Umar ni syaitan takut dia kata. Kita tak ada apa, tak ada ngaji mana. Mujurlah Masjid Muhajirin kita ni usaha mengadakan majlis umpama ni nak orang Nusantara kita ni dapat ilmu pengetahuan hak sungguh. Lah mana kata? Dia kata dan sesungguhnya mengambil mereka itu dengan ini perkataan di atas bahawasanya nak memperelokkan. Nak ayat kata Umar sendiri pun suka juga buat rangka setengah-setengah. Lepas tu hadis ni duduk di mana? Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari tak mana? Kitab Salatit Tarawih. Kitab semaya tarawih. Bukan kitab buat rangka Lepas tu bab apa? Babu fadli man qama Ramadan. Kelebihan orang berdiri bulan Ramadan. Makna orang berdiri semaya bulan Ramadan. Kita nak buat hak lain, dia ambil hak lain. Sebab tu kita kena pandai lah. Ambil bab puasa buat dalil, lepas tu dalil buat nak makan. Tak supa. Buat apa buat rangkaan ni? Kerana Nabi puasa hari Senin. Pas kita puasa tak buat kenduri. Lain tu. Kita nak buat rangkaan, dia ambil hadis dalam Sahih Bukhari. Bukhari ada bab dia, adanya kitab dia. Ya tak hadis ni dok mana? Maka hak ya tak bawah tu, itulah tujuan Imam Bukhari nak. Sebab tu hamba kata pahas diri sungguh kata. Pahas diri kau cai cincing. Cuma ya ada saya hak lebih sikit. Hamba ngaji 40 tahun ni, mengaji 4 tahun. Sebab tu kita kena ngaji lama sikit dah. Ngaji lama sikit. Ngaji lama sikit sekurang-kurangnya 20 tahun. Sekurang-kurangnya 20 tahun 20 sanatan, bukan aman. Kalau aman ni kelik saja ya, sebab dia duduklah seni. Kalau sanatan ya
Ya berat, ya penat. Sanah ni berat, penat. Kalau am, tidur selimut 20 tahun tak ada apalah tu. Hak naknya masak diri. Mana Quran, mana hadis, mana cara nak tapih hadis, mana cara nak faham hadis, mana cara nak faham perkataan ulama, mana cara nak bantu Quran, nak semua untuk nawi kita tu akad diri. Naik, mari semula. Lepas daripada tu umat kecek lagu ni tak kena mengena dengan apa hak nak buat rengka tu, buat apa mau nak buat kelasah gini mudah. Kalau kecek dengan kitab tu panjang. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubik semaya di Madinah. Semaya sore. Apabila Nabi semaya, sahabat tak kena suruh dah. Allahu akbar di belakang lalu dah. Nabi semaya baca Quran derah pula, pakak nak dengar gi semaya belakang Nabi. Panjang pun gi. Semaya malam mula-mula dalam bulan Ramadan panggil qiyam Ramadan, semaya qiyam Ramadan semaya. Sampai ke 4 malam. Kodok ramai semata. Malam kelima Nabi tak tubik. Apabila Nabi tak tubik alaihi salatu wassalam, tunggulah puak sahabat ni tak semaya malam tu. Tunggu congok tak semaya puak dia, nanti tunggu Nabi. Siapa aku dua, tak apa. Sekali lagi Nabi tubik tu. Tak ada tengok jet sining lah, tengok bitai dulu mana ada jet tangih. Cuma nak faham dengan bahasa kita. Tak boleh. Kalau tak kecek lagu tu, tak boleh. Hari ni apa yang kata dia nak cari semata-mata. Tak apalah. Lepas tu Nabi tubik mari subuh. Nabi kata aku tahu puakmu duk tunggu aku. Tapi aku tak tubik tadi, aku ada headphone. Headphone ke apa? Ni. Fa innahu lam yakhfa alayya makanakum walakinnani khashitu an tufrada alaykum fata'jizu anha. Aku tadi itu aku tak tubik mari kerana aku takut terhadap puakmu. Sebab takut kalau aku tubik mari, takutnya Tuhan fardu mari di atas puakmu semaya tiap-tiap malam, jadi seumpama semaya 5 waktu fardu, kamu tak kuasa nak buat kerja. Apabila kamu tak kuasa nak buat kerja, maka bagaimana kita nak berjaya? Tak semaya ni, ulama setengah kata syirik, ulama setengah kata kufur. Setengah kata kufur keluar pada agama, setengah kata kufur nikmat. Duk main kok tu. Takutlah orang tak semaya ni, sebab tu kita kerja-kerja pun kena semaya lah katik dah. Kerja-kerja pun kena semaya. Terutama duk kat mana-mana tempat tak maju tak maju. Kalau tempat mana tak maju, banyak orang tak semaya situ. Haus lalu dah, tak ada payah. Kalau lah tempat hamba duk ni Selatan Mesir. Selatan Mesir ni, pada kata tu, tak serayak banyak lah. Tapi tempat teh kita ni, alhamdulillah, pakat konyoh-konyoh hati. Anak kali mana tak semaya, cuek-cuek hati. Biaya kerja pak teh kita je dah hambah lalu, cuek-cuek wira semaya. Bawa-bawa ia gi hati. Ya kerja molek terkadang tak semaya, tapi malah semaya. Sebab mak pak dia nak lari, nak suruh tak boleh. Kita cuek-cuek sikit. Jangan dah hambak selalulah, tak boleh buat kasar gitu. Orang mari dah pak teh kita cuek-cuek dia, insya-Allah. Satu hari teh buka mata hati dia, insya-Allah dengan sebab kita. Maka Nabi kata takut Allah Taala fardu di atas buat kamu tak boleh nak buat kerja. Nabi pun tak keluar. Matinya Nabi tak ada pia semaya tarawih dengan cara Jumaat. Tak ada. Mari Abu Bakar tak ada juga semaya tarawih dengan cara Jumaat. Mari Umar jalan malam waktu waktu malam pada bulan Ramadan, Umar tengok ni semaya sikit, ni semaya sikit, jadi tak ramai lah. Sikit-sikit seorang tu 2, 3, 4 orang, ni 3, 4 orang. Kata dalam hadis ni. Lalu Umar pun kata kepada sahabat sekali dengan dia kata, kalau kita hipung jadi tu imej sore, mu nampaklah mana? Mu nampaklah mana? Dia kata molek. Biar hak sedap baca Quran. Oh tak ada nak lebih pada Ubay bin Ka'ab. Panggil dia mai start. Ubay pun mari jumpa dengan Nabi. Ubay, mu jadi tu imej buat ni semaya belakangmu? Boleh. Ya Amirul Mukminin, tak ada kau dulu dah. Hak kita ni demo lah. Tu kita kata. Sebab kuantrian prom kita tak ada. Nah, hari Jumaat baca ketubah sikit, sakit perut. Hari Jumaat baca ketubah sikit, tak ada start mutu perak ke mana. Tu orang ngaji dah tu. Tak boleh kita buat lagu tu, amanah kita tak ada kata. Kena trian prom masa kita duk ngaji jamiah ni. Masa kita duk ngaji BA ni. Sungguhlah sikit.
Tapi kena pandai lah orang tak pandai orang duk sorang sungguh kata. Nah, baik. Lepas tu Umar setelah daripada dia tengok siap Ubay buat kerja, dia kata ni'matu hadhi ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ninglah dia. Nya mari dia puak hak tak nak buat rengkok tengok Umar lagi buat rengkok supaya kita dia kata. Sedap dia kata. Dah Umar kata tu bukan bid'ah hak sungguh. Moga di sana ada luawi syar'i. Apa lah hak lain boleh takwil apa sini pakai tak kena pula. Hak Umar kata ni hak luawi lerek apa yang kata bukan rengkok sungguh. Hak apa? Kerana zaman Nabi ada ke tak jemaah? Nabi jadi tak imej sungguh ke tak? Jadi tak imej sungguh. Pak Nabi tinggal apa? Kerana ada mani'. Apa makna mani'? Tegah. Tegah tak boleh nak buat kerja sebab Nabi takut Tuhan fardu di atas ini ummah. Apabila mati Nabi, Umar apa kata boleh dalam buat kerja fardu tak ada adalah sebab Nabi telah meninggal dah. Maka menjadi bid'ah kok ana, rengkok ana. Itu nak kita faham. Nampak tu tak? Jadi tepat orang duk gantung ni bukan dia. Kita apabila kita hurai kepada diri kita faham molek dah, tak sawak anu nampak adalah kaca-kaca pun tak kenyek kata. Tak kenyek. Tu dia. Kita tak sah. Kita tak sah rengkok ni kerana dia adalah salah dengan agama, salah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahga akhirat esok. Akhirat esok dahga. Nabi malaikat sekat, tak boleh masuk qala haud, tak boleh. Gidok jauh amun. Tak boleh. Maka kita bimbanglah kata kita ni nak bakit dalam keadaan lagu tu minta tahu selamat buat kita semua nah. Insya-Allah ada lagi ketinggalan syubhat 2-3 lagi. Maka kita akan khitamkan kitab ni pada tak beberapa kali jumpa lagi lah insya-Allah taala. Maka sekadar ni terima kasih kepada Tuan Imam Masjid Muhajirin dan HK dia ahli jawatan masjid di sini.